Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Fauzi Rosli, nombor metrik YS21110032 akan membentangkan kerja individu dalam metodologi penyelidikan penulisan saintifik Seksyen 701 ST 01402. Nama pensyarah Profesor Madya TS CHM Dr. Muhammad Sani bin Sarjidi. Pengenalan kepada metodologi penyelidikan. Metodologi penyelidikan adalah satu pendekatan sistematik untuk memahami dan menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang melibatkan perancangan yang teliti dan pelaksanaan langkah-langkah untuk memperoleh maklumat yang sahih dan relevan bagi menjawab soalan penyelidikan. Kepentingan metodologi penyelidikan meningkatkan pemahaman, penyelesaian masalah, pengesahan fakta, pengembangan pengetahuan. Dan komponen asas dalam metodologi penyelidikan adalah pertama, penyertaan masalah, objektif penyelidikan, kerangka teori dan kajian literatur, reka bentuk penyelidikan, kaedah pengumpulan data, analisis data, kesahan dan kebolehpercayaan dan laporan penyelidikan. Jenis-jenis metodologi penyelidikan. Metodologi penyelidikan boleh dikategorikan berdasarkan pendekatan tujuan atau kaedah yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis utama metodologi penyelidikan. Yang pertama, berdasarkan pendekatan. Penyelidikan kuantitatif, itu menggunakan data, numerik dan statistik untuk menganalisis fenomena atau masalah. Ciri-ciri data dalam bentuk nombor, bertujuan untuk mengukur, membanding atau meramal dan menggunakan alat seperti soal selidik, perstruktur atau eksperimen. B. Penyelidikan kualitatif, fokus kepada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, perspektif atau makna. Ciri-ciri data berbentuk deskriptif ataupun teks, gambar atau audio, bertujuan untuk memahami konteks atau makna di sebalik fenomena, menggunakan temu bual mendalam, pemerhatian atau analisis dokumen. Dan C. Penyelidikan campuran, itu mixed method atau menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik. Dan ciri-ciri dia adalah menggunakan kelebihan kedua-dua pendekatan dan data dikumpulkan secara serentak atau berperingkat. Yang kedua, berdasarkan tujuan penyelidikan. Penyelidikan eksploratori, bertujuan untuk meneroka suatu isu atau fenomena yang kurang dipahami. Ciri-ciri tidak berstruktur, bertujuan untuk membentuk hipotesis atau kerangka awal. Dan penyelidikan deskriptif, bertujuan untuk menerangkan ciri-ciri suatu fenomena atau ciri-ciri dia adalah fokus pada apa dan bukannya mengapa. Data boleh berbentuk kuantitatif atau kualitatif. C. Penyelidikan penjelasan eksplanatori, bertujuan untuk mengenal pasti hubungan sebab akibat antara pemboleh ubah. Ciri-ciri adalah menggunakan eksperimen atau analisis statistik, menguji hipotesis. Dan D. Penyelidikan eksperimen, fokus pada manipulasi pemboleh ubah untuk melihat kesan ke atas pemboleh ubah lain. Ciri-ciri adalah kawalan ke atas pemboleh ubah, biasanya dilakukan di makmal atau dalam persekitaran terkawal. Berdasarkan pengumpulan data. Penyelidikan lapangan, data dikumpulkan secara langsung di lokasi kajian melalui pemerhatian atau temu bual. Dan penyelidikan makmal dilakukan dalam persekitaran terkawal, biasanya untuk eksperimen saintifik. Dan penyelidikan dokumentari menggunakan data sekunder seperti laporan, artikel atau dokumen rasmi. 4. Berdasarkan tempoh masa penyelidikan. Kajian lintasan silang cross-sectional dilakukan pada satu titik masa untuk menganalisis keadaan atau fenomena. Contohnya ada kajian tentang sikap pengguna terhadap produk baru. Dan B. Kajian longitudinal, itu memerhati perubahan suatu fenomena
dalam tempoh masa tertentu. Contoh kajian tentang perkembangan kanak-kanak dari usia 3 hingga 10 tahun. Seterusnya adalah langkah-langkah dalam penyelidikan saintifik. Penyelidikan saintifik melibatkan proses yang sistematik dan teratur untuk menjawab persoalan atau menyelesaikan masalah berdasarkan bukti. Berikut adalah langkah-langkah untuk dalam penyelidikan saintifik. Yang pertama adalah pengenalpastian masalah. Kedua, kajian literatur. Ketiga, penentuan objektif atau hipotesis. Dan keempat, objektif penyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh kajian. Hipotesis ramalan awal yang boleh diuji biasanya dalam penyelidikan kuantitatif. Dan yang kelima adalah reka bentuk penyelidikan. Keenam, pengumpulan data. Seterusnya analisis data, interpretasi dan perbincangan, kesimpulan dan cadangan, penulisan laporan penyelidikan, dan yang terakhir adalah penyebaran dan aplikasi penemuan. Penulisan laporan penyelidikan. Penulisan laporan penyelidikan adalah langkah akhir dalam proses penyelidikan. Di antara dapatan kajian disusun secara sistematik untuk disampaikan kepada pembaca. Laporan ini bertujuan untuk melaporkan kaedah, hasil dan kesimpulan kajian dengan jelas dan lengkap. Struktur utama laporan penyelidikan adalah yang pertama ialah kulit laporan, abstrak, pendahuluan, kajian literatur, metodologi penyelidikan. Kesimpulan dan penutupan. Kesimpulan dan penutupan adalah bahagian penting dalam penulisan saintifik. Bahagian ini merumuskan penemuan utama kajian, menjawab persoalan kajian dan memberikan cadangan untuk tindakan lanjut. Penutupan pula memastikan dokumen ditamatkan dengan nada yang meyakinkan dan lengkap. Contohnya kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan akhir yang memberikan gambaran keseluruhan dapatan dan penemuan kajian. Dan yang kedua, penutupan memberikan nada akhir yang profesional dan memuaskan kepada pembaca dan meninggalkan kesan yang baik. Sekian dan terima kasih.